Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat berjumpa pagi ni. InsyaAllah saya pun tak ingat saya pernah datang ke sini, tapi insyaAllah mungkin saya kongsi sedikit tentang perjalanan hidup saya, pengalaman saya, macam mana saya memeluk agama Islam dan sebagainya. Okey ke? Ataupun nak pilih tajuk, saya boleh bagi satu list, you pilih. Tak payah. Okey, tak apa. Nanti ada masa Q&A tu, tanyalah apa yang nak tanya. Boleh ke? Tapi sebelum saya mula, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya dulu, bagi mereka yang tak pernah jumpa. Boleh ke? Pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Tetapi pepatah orang Cina kata, nanti sudah cinta banyak pening kepala. Okey, beberapa perkara tentang diri saya secara ringkas. Yang pertama, nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Kurang tepat, sedikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Saya orang yang pertama di Malaysia yang memeluk agama Islam yang kekal nama Cina sebagai nama Islam saya. Mungkin ramai orang di sini tanya-tanya, kenapa tak tukar? Jawapan saya sangat ringkas, suka hati saya. Saya tak tukar nama ada banyak sebab. Sebab pertama, nak tukar persepsi masyarakat. Saya memeluk agama Islam, bukan masuk Melayu. Kedua, nak tukar persepsi masyarakat. Islam ni agama universal. Islam agama untuk semua bangsa, semua kaum di muka bumi ini, bukan untuk orang Arab ataupun orang Melayu saja. Saya tak tukar nama, tujuannya nak permudahkan untuk berdakwah kepada ahli keluarga, saudara mara, kawan-kawan. Saya tak tukar nama juga nak permudahkan untuk orang yang kaya-kaya yang ingin nak masuk Islam. Sebab orang yang kaya-kaya ni yang ada tanah, rumah, kedai, perniagaan, insurans, macam-macam, yang ingin nak masuk Islam, kadang-kadang penghalang mereka ada, yang menghalang mereka adalah isu apa? Nama. Sebab kalau dah masuk Islam, dah tukar nama, semua harta tu kena tukar. Nak tukar tu lah makan masa, makan belanja dan menyusahkan. Saya tak tukar nama, salah satu sebab yang paling utama, sebab saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah dan muslimat, tahu ke tak tahu? Kalau ikut sunnah Nabi, zaman Nabi kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Malaysia je. Malaysia kan semua boleh. Kaum lain masuk Islam, Nabi tak suruh tukar nama. Buktinya Salman Al-Farisi. Salman daripada Parsi. Sebelum Islam, selepas Islam nama sama. Bilal Arabah, Bilal bin Rabah, daripada Ethiopia, Afrika. Sebelum Islam, selepas Islam, nama yang sama. Kenapa Nabi tak suruh mereka tukar nama? Ini sunnah Nabi. Selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik, Nabi akan biarkan mereka kekalkan nama. Tujuannya apa? Supaya permudahkan mereka berdakwah kepada kaum dia sendiri. Saya tak tukar nama sebab masih lagi ramai orang Islam tak tahu definisi nama Islam, atau keliru nama Islam, definisi nama Islam. Ramai masih pegang kepada nama pendapat tu, iaitu nama Arab tu nama Islam, atau bunyi macam bahasa Arab tu nama Islam. Mengikut kajian saya, nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting nama itu mempunyai makna, maksud yang baik, dan dia boleh dalam apa bahasa pun, setuju atau tak setuju. Hari ini apa yang berlaku di Malaysia, kita nak kenali orang tu berdasarkan nama dia, betul tak? Nak tahu dia Islam ke tak Islam berdasarkan nama. Itu bukan cara Nabi mengenali seseorang tu Islam ke tak Islam. Zaman Nabi, macam mana Nabi mengenali seseorang tu Islam ke tak Islam?
Berdasarkan nama ke? Berdasarkan pakaian ke? Ataupun berdasarkan amalan orang itu? Nabi nilai orang amalan, kita nilai orang nama. Okey, itu tentang nama sedikit. Okey. So persoalannya nak tahu tak apa makna, maksud nama saya. Sebab tu. Okey, Lim ni nama keluarga, family name. Tahu tak nama keluarga Lim tu macam pokok lah, pokok Lim, pokok Tan, pokok Chong, dia sebut pokok. Saya daripada pokok Lim ini. Lim ini tak ada kena mengena dengan Lim Guan Eng, Lim Gotong, Lim Leong Set. Yang paling penting tak ada kena mengena dengan Chua Soi Lek. Dia Chua, saya Lim, pokok lain. Nama kedua saya Jui. Jui dituju kepada nama generasi. Orang Cina ni, nama kedua tu sangat penting. Tuju kepada nama keturunan. Saya, kalau orang yang ada ilmu dan dengan nama saya terus tahu saya ni generasi yang ke-27. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun berarti menuju kejayaan. Biasanya orang masuk Islam, orang yang masuk Islam, kita akan suruh dia kekalkan nama Lim aja. Betul tak? Abdul Rahman Lim. Betul? Ini masalah sedikit. Kita tak tahu. Bila kita suruh dia buang nama kedua dan nama ketiga, kita sebenarnya suruh dia putuskan hubungan dengan keluarga. Saya dah putus generasi dengan bapak saya dah. Kalau saya dah buang Jui tu, saya dah putus hubungan dah. Mana mak bapak ni tak marah? Disebabkan kita tak ada ilmu, kita atau jahil lebih kurang. Sebab itulah kita menyusahkan kadang-kadang mu'alaf yang masuk Islam. Dan satu perkara lagi, biasanya orang masuk Islam dia akan tukar nama bapa kan kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Pernah dengar? Biasa dengar kan? Sebenarnya tukar nama bapa ni bukan ajaran Islam. Dia adalah budaya di Nusantara. Tak ada kena mengena dengan Islam. Malahan dia bercanggah dengan ajaran Islam. Islam melarang. Nanti tanya dulu, dan bagi ceramah sini perlu banyak berlapik tak? Atau boleh cakap terus terang? Saya ni tak pandai sangat kalau nak berlapik ni, nak cari perkataan cantik-cantik ni. Terus terang ke? Okey, bukan Islam bukan melarang. Islam mengharamkan tukar nama bapa. Itu lebih tepat. Nak melarang ni, orang kadang-kadang bila saya kata, saya dulu tulis melarang, orang tak ada rasa apa-apa. Tapi bila saya tukar kata haram, orang tahu, kenapa you kata haram? Nak dalil kau? Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 4 dan 5. Kalau kita masih ingat lagi, Nabi Muhammad SAW mengambil seorang anak angkat, namanya Zaid bin Harizah. Ingat lagi? Semasa di Mekah, orang mula panggilnya Zaid bin Muhammad. Tiada masalah. Kemudian berhijrah ke Madinah, Allah turunkan wahyu surah tadi tu, dan Allah perintahkan Nabi letak balik nama bapaknya. Itu lebih adil dalam sisi Allah. Allah tak benarkan Nabi tukar nama bapa orang lain. Itu satu. Mungkin kita semua akan cerita, Brother Lim, itu konteks anak angkat. Ya. Nak orang yang masuk Islam ke? Ada 3 buah hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim, Daud. Dalam hadis itu, yang pertama, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang memanggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu tak akan masuk syurga. Hari ini orang masuk Islam nak pergi mana? Nak masuk syurga. You bin Abdullah dengan dia masuk syurga ke? Kalau ikut hadis ini, sesiapa yang panggil bapa mereka dengan nama yang lain, orang itu tak akan masuk syurga. You cannot change your father's name. Hadis satu lagi sebut, sesiapa yang sudah tahu masih lagi membenarkan orang panggil bapa mereka dengan nama yang lain selain daripada nama bapaknya, maka orang itu sudah jatuh ke dalam kekufuran. Tapi budaya di Malaysia wajib tukar nama bapa. Memang tak, Islam kata haram, kita kata wajib. Ini dia punya bezanya. Tapi saya tak salahkan orang di sini, sebab kita amalkan Islam lebih kepada keturunan. Islam keturunan, bukan Islam ilmu. Tak boleh hujah. Okey, itu semua sedikit tentang pengenalan diri saya lah sekolah. Kita teruskan pengalaman saya ni. Macam mana saya boleh masuk Islam? Ada 3 peringkat. Peringkat pertama,
Saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan agama BTC. Pernah dengar tak agama BTC? Bukan botak cing. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. So saya lahirkan dalam keluarga sedemikian. Dan Alhamdulillah pada usia saya 14 tahun saya telah memeluk agama Kristian. Alhamdulillah. Kenapa muka semua satu macam? Nanti saya jelaskan. Dan Alhamdulillah pada usia 27 tahun, selepas saya buat kajian perbandingan agama, saya jumpa kebenaran dalam agama Islam. So sekarang ni saya akan berkongsi ceritanya 3 peringkat ini, macam mana saya boleh memeluk agama Islam. Kita mula dengan peringkat pertama tadi, agama BTC. Saya dilahirkan dalam keluarga yang banyak menyembah patung berhala. Sejak kecil, mak bapak telah ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Banyak tak? Banyak kan? Tapi sejak kecil pun saya tak selesa nak menyembah berhala. Saya tak boleh terangkan, saya tak tahu apa sebab. Hanya just tak selesa nak menyembah berhala. Tapi sebagai anak tak ada pilihan, mak bapak buat, kita kena ikut. Tapi saya tak selesa. Dan ada beberapa peristiwa yang telah berlaku dalam hidup saya telah menyebabkan saya ni menolak penyembahan berhala. Menolak. Contoh, peristiwa yang pertama ni, ni peristiwa yang pertama berlaku kat rumah. Saya mempunyai ramai adik-beradik, 11 adik-beradik. 1 ibu, 1 bapa. Orang dulu memang ramai anak kan, sebab dulu tak ada TV kat rumah. So sejak mak saya, terutamanya mak saya ni bila kat rumah, bila berlaku apa-apa yang tak begitu elok, contohnya kalau ramai adik-beradik sakit, kadang-kadang ataupun pelajaran mereka kurang memuaskan, ataupun kejayaan mereka tidak begitu baik atau tidak begitu maju dan sebagainya, mak akan rasa apa? Akan rasa Tuhan yang dia sembah tu kurang berkesan. So dia akan bawa saya pergi ke kilang. Kilang buat apa? Beli Tuhan lah. So bila bawa saya pergi kilang, di luar kilang sebelum masuk aja, saya dapat menyaksikan macam mana orang buat patung tu. Tahu tak buat patung berhala tu? Macam mana dia buat Tuhan lah. Buat tangan Tuhan, buat muka Tuhan, sapu cat lagi, macam-macam. Saya sebagai budak pun rasa macam kelakar lah kan. Tapi masuk dalam kilang, bila masuk dalam kilang, wow, man, ini bukan sebarang kilang ni. Ini penuh dengan Tuhan. Rumah itu betul-betul rumah Tuhan, penuh dengan patung berhala. Oh, macam-macam. So itu tokek akan tanya mak saya lah, kita panggil aso. Tak, aso tu macam makcik lah. Aso, you mau beli apa Tuhan? Best tak? So mak saya akan beritahu tokek tu kat rumah ni, anak ramai sakit ni, tak habis-habis sakit. Dia dah berhenti, lain yang pula sakit. Kadang-kadang dia tak tahu apa itu penyakit merebak kan. So tak tahu apa sebabnya. So dia pergi tanya tokek tu, so apa Tuhan yang you rasa lebih baik untuk recommend, dia kata. Sesuai untuk menjaga, pastikan kesihatan anak-anak saya semua ni baguslah. So tokek tu recommend, ini 5 Tuhan ini, you boleh pilih satu. Kelima-lima ni memang menjaga kesihatan. So dia ada Tuhan tanah, jaga keselamatan tanah. Tuhan bagi kekayaan, Tuhan menjaga kekayaan, Tuhan pelajaran, macam-macam lah you boleh beli. So mak saya kalau sakit beli Tuhan yang jaga kesihatan lah. So dia pun beli, balik rumah letak, sembah. Di rumah saya banyak patung berhala. Saya tidak selesa. Saya rasa macam tapi tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua ni buat saya menolak ni. Peristiwa kedua ni buat saya menolak penyembahan berhala. Iaitu peristiwa tu, saya berpeluang untuk menyaksikan perlawanan bola sepak antara Melayu lawan Cina campur India. Kenapa Cina campur India? Di kampung saya ni, orang Melayu ni 80%. Melayu nak cari satu pasukan senang aja. Cina, India agak susah sebab kita ni 20% kena share tau. So
kita terpaksa campur. Orang India campur Cina baru boleh buat satu pasukan. So boleh lawan Melayu lah. Biasanya lawan bola, main bola, Melayu lebih pandai main bola. Setuju tak? Setiap kali main bola, Melayu menang. Memang Melayu lebih pandai main bola. Setuju? Setuju kan? India lebih pandai bercakap. Cina mungkin lebih pandai cari wang. So hari itu saya amat bertuah. Petang tu saya menyaksikan perlawanan bola sepak antara Melayu lawan Cina India. Dan hari itu orang Melayu kalah kali pertama. Hari ini dalam sejarah, kali pertama orang Melayu kalah. Salah seorang pemain bola sepak tu tak boleh terima kenyataan terlalu berat. Kita ni Barcelona, tak pernah kalah. Ni kalah kasi tim Cina India ni, kaki bangku ni, tak pandai main bola ni. So salah seorang lelaki Melayu ni tak puas hati, memang nak cari gaduh. Tapi bila dah kalah, nak cari gaduh. So budak Melayu ni cakap dengan budak Cina India tu, dia kata, you all ni kan sembah patung berhala kan? Kamu tak tahu ke? Itu patung berhala manusia cipta dengan tangan. Oh, ini nak cari gaduh kan? Tapi silap sekali. Sebab dia cakap dengan orang Melaka. Orang Melaka Cina India ni bolehlah cakap Melayu sikit. Maka seorang budak Cina tu pun jawab balik, orang Melayu ni apa bezanya? Bukankah kamu sembah, bila kamu buat sembahyang kamu menghadapkan dinding? Bukankah dinding manusia cipta dengan tangan? Satu sama. Tapi budak Melayu tu pandai sikit. Budak Melayu tu kata, logik lah. Logik tak? Cuba fikir, cuba kalau pakai logik sikit. Dia kata, macam mana kita mau lihat Tuhan? Yang dicipta oleh Tuhan pun kita tak semua kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Macam mana kita nak lihat Tuhan itu? Itu Melayu pun kata, kita boleh sembah Tuhan di depan padang tanpa ada apa-apa kat depan. Boleh tak kamu sembah Tuhan tanpa ada patung kat depan? Terdiam mereka. Orang yang sembah berhala, tanpa berhala pun sembah apa? Budak Melayu pun tanya balik, nampak tak udara? Tanpa udara manusia boleh hidup? Yang dicipta oleh Tuhan, tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta oleh Tuhan, kita pun tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Macam mana kita nak lihat Tuhan? Bila saya dengar hujan ni sebagai budak ni, wow, ini hujan yang bagus. Bagi saya sangat masuk akal. Hebat betul udara ni. Selama ini saya tak pernah fikir udara hebat. Macam kita bernafas, kita tak pernah nak fikir betapa hebatnya udara. Tahu tak, tanpa udara manusia semua mati. Saya rasa seronok. Lepas tu dia tanya lagi, nampak tak matahari? Boleh tak lihat matahari dengan mata kasar kita? Tak boleh. Tanpa matahari manusia boleh hidup? Tak boleh. Yang dicipta oleh Tuhan begitu hebat sekali. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta oleh Tuhan, kita tu pun tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Macam mana mau lihat Tuhan? So bagi saya, it makes sense. So saya punya superhero sejak kecil, udara, matahari. Lain daripada you semua punya Ultraman, Superman, Batman semua kan. So bagi saya ni, kalau nak saya sembah apa-apa selepas ini, dia mesti lebih hebat daripada udara dan matahari. Kalau tak sehebat, lupakan sajalah. Jangan buang masa. Sebab orang, when you're young, bila budak ni, kita nak cari sesuatu yang hebat, yang kuat. Betul tak? You nak cari superhero ni, cari yang kuat, yang hebat. Selain itu, mana ada hebat? So, bagi saya patung berhala ni langsung tak hebat. Langsung tak hebat. So, saya menolak semua ini, sembah manusia ke, sembah patung berhala ke, gambar berhala ke. Ini tak sehebat udara, matahari. Lupakan saja. Tapi balik rumah, bila balik rumah ni, seperti biasa kena sembah berhala. Budak lagi mak bapak sembah, anak kena ikut. Dan pernah sekali mak saya bila sembah patung berhala dia, banyak lama, anak-anak kena di sebelah buat tangan macam ni. Mak bercakaplah dengan Tuhan dia. Hari tu tak tahu kenapa mak saya cakap lama sangat. Saya tak tahan, malas tak nak diri lama-lama kan. So saya pun tarik baju mak saya. Mak, apa salah cakap dengan itu patung tu? Patung tak jawab. Marah, bukan marah lagi mak saya. Sangat marah. Diam! Jangan tanya banyak-banyak. Minta maaf. Jangan salahkan anak saya kecil lagi. So sejak kecil ni saya
tak selesa, memang menolak. Dan saya amat takut nak bertanya kadang-kadang. Sebab mak saya ni agak garang lah bila tanya tentang Tuhan dia, sebab dia tak boleh jawab. Biasa tak? Kadang-kadang anak kita tanya soalan tentang Islam, kita tak boleh jawab, apa kita buat? Banyak tanya, iman lemah. So, pengalaman ini. Satu lagi pengalaman yang buat saya memang jelaslah tidak boleh sembah. Saya tidak akan terima penyembahan berhala. Saya menolak semua ini. Bila di depan rumah saya berlaku satu kebakaran yang besar, bomba datang padamkan api. Masa tu saya termenung di tengah duduk berfikir, kalau itu api merebak kat rumah saya kena bakar, macam mana dengan patung berhala tu? Mereka akan turun lari keluar atau duduk di situ kena bakar? Saya fikir, rasa-rasa nak tanya mak saya. Fikir-fikir lagi, tak jadi nak tanyalah. Sebab lebih baik ikut kata-kata orang Melayu, jangan cari sakit, melainkan sakit cari kamu. Orang putih kata, don't trouble unless trouble you. So saya tak jadi tanya. Kalau saya tanya mesti kena lempang. So artinya daripada peristiwa-peristiwa ini buat saya ni tidak selesa menolak penyembahan berhala. Tapi saya tak kenal Islam, saya tak kenal Allah. Walaupun saya duduk di kampung, 80% ke atas ni orang Islam, tak pernah seorang Melayu Islam datang cerita kepada kami. Tak pernah. Sehingga mak saya dah meninggal, abang saya meninggal, bapak saya meninggal, kakak saya meninggal. Kita duduk dengan orang Islam tau. Tak pernah ada seorang pun datang nak menceritakan apa itu Islam kepada kami. Saya rasa amat sedih lah. Sedih sebab ahli keluarga saya semua tak ada peluang nak dengar apa itu Islam. Dan orang Islam pun tak pernah nak peduli nak menyampaikan. Saya hanya risau apa? Saya hanya risau nanti di padang mahsyar nanti, orang Islam yang mak bapak saya kenal, siap mereka? Percaya tak? Mak bapak saya memang akan dakwa, memang akan komplain di depan Allah SWT. Bahawa dia kata, ini golongan Islam ni, orang-orang yang saya kenal di muka bumi ni, kita berkawan itu lama, tak pernah mereka cerita apa itu Islam kepada kami. Apa alasannya kita nak bagi di depan Allah? So, ini peringkat pertama. Dan peringkat kedua, macam mana boleh masuk Islam? Macam mana boleh masuk Kristian? Isu bola juga. Isu bola ni banyak ni. Beberapa tahun kemudian, lebih kurang 14 tahun, saya mula main bola. So, apa yang berlaku di sini? Di kampung saya ni nak main bola, padang bola ni biasanya di sebelah masjid atau surau. Sebab taman, dia mesti ada satu playground dan mesti ada satu surau atau masjid di situ. Dan ataupun padang tu di sebelah rumah orang Melayu lah. Biasanya mereka banyak tanah kan. So bila kita nak main bola, kita paksa pergi ke tempat-tempat macam ni main. So sering kali kita pergi nak main bola di sebelah masjid atau surau. Orang-orang masjid dan surau ni, dia sangat tak suka nak lihat orang Cina berdekati masjid atau surau. India dia okey. So bila kita nak pergi main bola, dia nampak orang Cina datang saja, dia akan panggil, bukan semualah, orang kampung saya sana saja, orang masjid saja. Dia nampak kita datang je, pergi tempat lain main lah, jangan main kat sini lah. Pergi. Tiap-tiap kali begitu. Rasa-rasa kita dengar dia cakap ke atau tak dengar dia cakap? Orang Melaka kata, kawan-kawan saya katalah, you ingat ini bapak lu punya tanah, main, tetap main lah, itu bukan punya tanah. So kita main. Masalahnya main tak apa, bila bola terbang masuk dalam masjid, kawasan masjid dan surau, itu jadi masalah. Itu jadi problem bagi kita. So bila dah masuk, bola dah masuk, dah kutip bola tu, sakit takut lah tu. So kita terpaksa papakat ni, you jaga sana, jaga angle. Tak ada orang lah. Clear? Okay, kita panjang masuk pergi nak kutip bola. Hari itu betul-betul orang Cina kata betul sway lah, you know? Sway tau lah, sway. Betul-betul nasib tak baik lah. Seorang karya masjid tu tiba-tiba keluar ikan dah, tak ada orang kat dalam. Tiba-tiba keluar daripada masjid tu, ternampak
Kawan saya pergi kutip bola, terkejut beruk dia. Halau, Kulo! Yang saya tahu, saya boleh faham kenapa dia halau. So orang Melayu ni, dia pandang Cina ni macam babi lah. Senang cerita kan. So sejak itulah kita ni takut nak pergi main berdekati masjid atau surau. Akhirnya kita terpaksa cari tempat lain. Nah, Alhamdulillah kita jumpa sebuah gereja. Jarang orang kata Alhamdulillah kan. Alhamdulillah ni jumpa sebuah gereja ni. Di belakang gereja ni, di belakang gereja ada satu padang kecil aja. So kita pun pergi jumpa. Saya gunakan perkataan padri boleh? Namanya bukan padri, dia panggil pastor. Saya cakap padri supaya orang tak biasa dengar tu senang nak faham lah. Protestan ni dia tak ada padri, dia panggil pastor. Katolik panggil padri, priest. Saya gunakan priest mudah untuk faham. So kita pun pergi jumpa padrinya dan kita minta kebenaran. Boleh tak kita nak main bola di padang gereja ni? Itu padri jawab apa? You are most welcome. Nampak tak pendekatan masjid dengan gereja? Macam mana kita dah berdakwah? Orang dah datang sebelah masjid surau, kita pun tak pernah nak baik dengan orang, bagi tanya khabar, salam, apa pun tak ada, melainkan halau atau pergi suruh orang pergi tempat lain. Tapi gereja ni, you are most welcome. So kita pun pergi main lah, pagi, petang, malam, suka hati dia bagi kita main, tak ada limit. Memang seronok lah. So kita pun pergi main. Kadang-kadang kita main, bola tu terkena cermin pecah. Itu padri tak nak marah punya. Tak apa, teruskan, nanti kita ganti. Kalau kena spotlight pecah, don't worry, nanti kita ganti. Selepas main bola, dia akan sediakan makan dan minuman dan duduk bersama dengan kita. Macam ni dah duduk, dia akan kasih makan. Lepas tu borak-borak lah, tanya khabar, tanya keluarga macam mana, mak bapak macam mana. Tapi sentiasa dia bagi nasihat yang baik-baik. Suruh kita pastikan campur orang yang betul. Baik dengan mak bapak, kena jaga mak bapak, kena belajar rajin-rajin supaya masa depan lurus. Bagi nasihat yang bagus-bagus. Dan dia juga offer kita, kalau sesiapa yang pelajaran yang kurang elok, jangan risau, sini kita ada khusus. Di gereja ni kita ada khusus tuition free punya. Saya tak pernah dengar satu masjid di seluruh Malaysia yang pernah offer orang bukan Islam, kita ada khusus free punya belajar tuition kat masjid surau. Ada? Tak ada. Kita sendiri mau jaga sendiri punya orang dulu. Orang lain bukan Islam jangan jaga dulu. Betul? Tengok pendekatan mereka. So kita dah main bola berbulan-bulan. Banyak cermin pecah, spotlight pecah, makan free, minum free. Barulah datangnya padri nak jemput kita masuk ke dalam gereja. Dia kata next week Christmas. Ini besok Christmas kan? Esok esok Christmas. So padri nak jemput kita pergi ke dalam gereja. Tapi member saya ni, kawan saya ni tak selesa nak pergi. So kita ni semua ni bukan Kristian. Kita tumpang tempat main bola je. Tapi masalah tu, kita terhutang budi. Bukan terhutang body. Budi, dengar elok-elok. So dah ada banyak cermin pecah, spotlight pecah, makan free. Yang sekarang ni nak cakap tak nak pergi susah. Lain kali nak main bola susah kan. So kawan saya pun mula cubalah, dia cuba nasib. Cakap dengan padri tu. Dia kata, padri, we are not Christian, we are Buddhist. Itu padri jawab balik apa? Don't worry, this is the house of God. Ini rumah Tuhan, it's for everyone. Dia kata God love everyone. Dia pernah dengar tak ustaz imam masjid cakap begitu? Tak pernah punya. God love Muslim je. God love everyone. Masjid kita kasih orang bukan Islam masuk? Secara umumnya tidak kan? Nampak tak pendekatan mereka? Pendekkan cerita, kita pun terpaksa pergilah. Hari itu pagi-pagi kita pergi ke gereja. Yang sangat seronok ni adalah padri itu bukan tunggu kat dalam. Padri itu tunggu kat gate besar tu. Dengan ketua-ketua gereja tu tunggu kat situ. Setiap orang datang dia akan, how are you Lim? How's everything? Wah, dia akan tanya khabar, dia akan salam kita. Oh, orang tunggu kat pintu. Saya dah masuk Islam 20 tahun. Pagi ceramah. Orang jemput saya, masjid surau jemput saya. Tak pernah sekali itu jemput saya ni tunggu kat gate. Tak pernah. Kadang-kadang saya masuk, saya kena cari lagi. Siapa ni?
apa ni, pengurusi masjid ini, orang yang jemput saya ceramah kat mana? Saya kena cari lagi. Tak cara dia layan orang. Dan bila kita masuk dalam gereja, tengok orang-orang dalam gereja tu, muka semua gembira, begitu peramah. Muka memang sedap sekali tengok muka mereka. Nak cari orang yang muka 20 sen tak ada. Muka pecah rumah pun tak ada. Muka orang hutang duit tak bayar pun tak ada. Memang sangat seronok. Okey, masuk dalam nyanyi lagu. Habis nyanyi lagu, dengar khutbah dia, ceramah dia lebih kepada storytelling. Mereka akan bagi cerita. Kita punya ceramah hukum. Mana satu lebih Islamik? Cara cerita itulah senang orang nak ingat. Dan bagi cerita, bagi tahu apa pengajarannya, orang belum mudah nak ingat. Tapi kalau bagi hukum, masih ingat lagi tak? Khutbah Jumaat yang lalu, apa ceritanya? Tajuk pun tak ingat. Betul kan? Sebab di Malaysia ni, kita bukan bagi ceramah, kita baca teks. Apa punya sedih betul. Belajar tinggi-tinggi, jadi ustaz, jadi imam, baca teks. Ya, teks bagi, baca dulu, faham, gunakan bahasa sendiri. Mesej kat situ. Tak payah baca teks lah. Sebab baca teks ni sangat membosankan, buat orang mengantuk. Bukan buat orang faham. Yang kita nak address bagi orang faham, supaya orang faham apa isu yang berlaku di setempat itu. Lepas tu macam mana kita nak mengatasi masalah itu. Itu tidak. Nampak tak? Gereja. Lepas tu makan minum disediakan. Yang paling best boleh pilih hadiah sendiri. Pendekkan cerita, selepas pergi kali pertama, kita bila dah duduk bersama dengan kawan-kawan semua yang bukan Islam ni, kita pun bincang, best lah gereja sana ni. Kita semua dah rasa seronok lah. So kali bila seterusnya dia jemput, kita pergi. Akhirnya apa? 90% masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Orang Islam pun tak pernah nak peduli. Dia tak pernah rasa susah kalau orang tak masuk Islam. Betul kan? Hati banyak bagus. Biarlah orang mati masuk neraka pun mampus sama yulah. Tak apa. So majoriti masuk Kristian. Dengan cara pendekatan, nampak tak pendekatan mereka? Dia tak cakap kitab pun, dia tak cakap Bible pun. Dia tunjukkan contoh akhlak yang baik. Orang pun tertarik dah. Sebab itulah ramai orang masuk Kristian. Sebab ramai orang suka Kristian sebab mereka tak bincang hukum hakam. Mereka tak cakap ini haram, itu dosa, itu neraka, tak ada punya. Mereka kata don't worry, God love everyone. Dia semua everything is love. Kita ni semua ni hukum. So ini peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, macam mana boleh masuk Islam? Ini kacau sikit. Saya punya turning point, tahu turning point tak? Orang Melayu kata apa? Titik perubahan. Saya punya turning point ni bila saya pergi disco. Tengok muka disco tu. Saya pergi disco, saya jumpa seorang haji. Tuan haji lah tu. Dia kerja dalam disco. Asal? Haji tak boleh kerja disco? So, pendekkan cerita, dah kawan dengan haji tu dah lama. Haji tu satu hari dia bawa satu tape tau. Dulu tak ada CD. Dulu dipanggil VHS, apa? Video tape tau. If you remember size macam ni, kena tolak masuk punya. Okay, tape tu dia tunjukkan saya satu tape debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Didat dengan Jimmy Swaggart. So debat. Saya dulu Kristian kan, dia Islam. Kita sama-sama kat disco. So saya pergi rumah dia lah, kita tonton tape tu lah. Selepas tonton tape tu memang panas saya ni. Panas, kenapa? Sebab tajuk tu debat adalah, is the Bible God's words? Adakah Bible tu kalam Allah? So Ahmad Didat asyik, bila dia bagi ceramah, dia kata Bible is not the words of God. Why? 1, 2, 3, 4. Dia bagi dalil, hujah. Tapi itu padri, itu saya panggil padri lah, Pastor Jimmy Swaggart tu, dia tak mampu dah jawab. Dan tak ramai orang tahu sebenarnya dia tak cakap tajuk pun.
Kebanyakan bila kita dengar debat, kita tak faham tajuk, kita tak fokus, tak faham dia cakap, dia menjawab soalan ke tidak. Jimmy Swaggart, dia jawab langsung, tak ada kena mengena dengan tajuk. Bayangkan, tajuk tu is the Bible God's word. Ahmad tidak kata Bible is not the words of God. Dia kena buktikan Bible is the words of God. Instead of that, dia pergi cakap tentang Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Tajuk ni bukan Jesus lah. Tajuk ni is the Bible words of God. So saya tak puas hati lah bila dah tonton. Saya pinjam tape tu balik rumah, tengok lagi, pasang balik, tengok balik, check apa yang dia tuduh ada tak dalam Bible. Setiap kali bila saya check, apa yang dia tuduh memang dalam Bible, dan dia bagi memang betul apa yang dia sebut. Tak marah, setiap kali nak check betul, check betul. Nak marah tak tahu nak marah kat mana. Kemudian saya beli semua tape-tape Ahmad Deedat. Ini makan belanja yang sangat besar. Sebab satu debat ni 3 tape tau. Biasanya 3 tape. Setiap tape ni 35 hingga 48 ringgit dulu. Do you know that? So saya beli. Dia ada 89 tajuk. Dia darab lah. Satu tape 3. Satu debat 3 tape. Kalau 90, 89 tu kira 90, senang nak kira kan. 270 tape. Satu tape you kira RM35 cukup. Hanya nak beli tape aja, nak kaji je. Sebab saya nak kaji, kepercayaan saya lah Kristian masa tu kan. So bila saya kaji, Ahmad Deedat berdebat dengan Swaggart, kemudian berdebat dengan Dr. Anis Sarus, itu tahu tak, di Robert Albert Hall. Dia berdebat dengan Stanley Sjöberg, Sweden. Dia berdebat dengan Profesor Clark. Dia berdebat, banyak lagi dia berdebat dengan pakar-pakar semua yang terkemuka di dunia. Tapi semuanya KO. Dia macam Mike Tyson tau, pingsan. Macam itulah. Semuanya KO. Dan pernah sekali dia berdebat ni dengan seorang pastor. Berdebat-debat halfway, pastor tu tak boleh cakap lagi. Dia panggil kawan dia naik lagi. So 2 lawan 1. 2 pastor lawan 1. Ahmad Deedat kasih dia okay, naik cakap. So tolong dia cakap 2 lawan 1. 2 pun KO. Itu di Denmark. Apa yang saya nak cerita di sini, debat-debat semua ni, bila saya tengok tu, cara kaji semua, baru saya tahu rupa-rupanya Bible ni bukan kalam Allah. Bible ni tulisan manusia, buku cerita. Kalau orang putih kata, generally as a whole, the Bible is not the words of God, but the Bible do contains the words of God. 1 or 2% the words of God. Boleh fahamkah? Secara umumnya Bible bukan kalam Allah, tapi Bible mengandungi 1-2% kata-kata Allah. So selepas buat kajian, so Bible ni yang saya jumpa ni terlalu banyak kelemahan, kecacatan, kesalahan dan sebagainya. Apa jenis masalahnya? Pertama, Bible sentiasa berubah. Dia ada lebih daripada 400 versi Bible. Bayangkan, bukan Bible satu tau, banyak. Yang jelas dia Katolik dan Protestan. Protestan 66 surah, Katolik 73. Dah berbeza dah. Walaupun dua-dua ni Holy Bible, tak tahu mana satu lebih holy. Kedua, Bible ni terlalu banyak percanggahan. Percanggahan ni beribu, bukan puluh tau, ribu. Lepas tu dia banyak cerita mengarut. Tahu cerita mengarut? Kalau saya tanya you all, tengok you punya general knowledge, okey tak? Burung ada berapa kaki? Salah. Bible kata 4. Harimau bintang ada berapa kepala? 1. Bible kata 7. Okay. Dia cerita, banyak cerita yang mengarut ni tak masuk akal. Lepas tu dia banyak cerita yang bercanggah dengan sains. Dia banyak perkara, banyak cerita lucah dalam kitabnya. Kalau saya kumpulkan cerita lucah setebal begini, kan Bible macam ni, tebal begini. So macam mana saya nak terima Bible tu kalam Allah? Tidak mempunyai ciri-ciri. Kitab tu tidak kalau tu kitab daripada Tuhan tu, dia mestilah tak boleh ada percanggahan, mesti perfect lah kan. Tak boleh berubah. Dia mestilah tak boleh ada cerita bodoh atau mengarut kan. Dia tak bolehlah bercanggah dengan sains, sebab sains adalah sunatullah. Dia tak bolehlah ada cerita-cerita tak elok dah. Bible ada semua. So macam mana saya nak terima? Saya terpaksa tolak.
Tapi saya tak nafikan orang Kristian baik. Tak nafikan ramai Kristian tu baik. Hanya kitab mereka tu tak betul. Sebab itulah dalam Islam, Islam beza dengan agama lain. Agama lain kata janji baik cukup. Dalam Islam tidak. Baik tak cukup, mau betul. Baik dengan betul kena seiring. Kamu baik, yes, tapi akidah kamu tak betul. Nampak tak bezanya? Kamu tidak sembah pencipta, kamu tidak berterima kasih kepada pencipta, malahan kamu syirik kepada pencipta. So, saya dah tolak Kristian. Macam mana lagi? Tak ada agama lain lagi dah. Semua agama yang ada berhala semua saya tolak. Tiba-tiba terfikir, Ahmad Didat punya agama tu saya kena buat kajian sikit lah. Kenapa? Sebab Islam tak ada berhala. Saya kata, okey. Saya tengok hujah Ahmad Didat amat meyakinkan. Saya mula buat kajian tentang Islam. Nak kaji Islam ni ada 4 peringkat. Tengok, you all Islam sama tak dengan saya? Kita test dulu. Saya ada 4 peringkat. Saya buat kajian. Peringkat pertama, saya beli kitab-kitab Islam semua dulu. Beli Quran, beli tafsir Quran, beli hadis Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, beli buku sirah, buku usul, buku fiqh, buku maqasid syariah, buku al-um, beli buku biasa kan Al-Kitab al-um, beli buku-buku Qutabalil Fatwa Nabi Yusuf Qadawi dan sebagainya. Banyak-banyak buku saya beli. Sebab saya nak kaji Islam. Nak tanya kat rumah ni ada buku-buku semua tak yang saya sebut tadi? Sebahagian saja. So peringkat pertama beli buku-buku. Peringkat kedua saya mula membaca, mengkaji, dan saya pergi cari pakar-pakar untuk bincang. Pakar-pakar Islam untuk bincang. Saya tak boleh cari orang tempatan. Sebab orang tempatan dia punya kelayakan terlalu tinggi. Ya, saya pergi masjid bila selepas solat Jumaat jumpa imam tau, nak tanya soalan aja. Setiap kali tanya soalan, jawapan sama. Bayangkan apa soalan pun jawapan sama. Pandai tak? Tanya soalan pertama, wallahu alam bisawab. Soalan kedua, wallahu alam bisawab. Pandai kan? Bagi saya, tak tahu jawapan tak apa. Jawapan tu betul, tak salah. Hanya tidak mempunyai sikap nak bantu saya untuk faham. Kalau you tak dapat jawapan, sekurang-kurangnya you pergi cari jawapan bagi saya, ataupun rujukkan saya kepada orang yang pakar dalam bidang tu untuk menjawab soalan saya. Betul ke? Ini usaha tak ada. Self-service. So saya mula baca, kaji. Saya pergi cari pakar-pakar. Dan saya terpaksa cari pakar-pakar yang daripada luar negara. Setiap kali datang ke Malaysia, saya akan buat appointment pergi jumpa dan personal discussion. Pergi belajar dengan pakar-pakar. Faham tak pakar? Faham? Okey, test dulu. Nak faham Quran tanya siapa? Tadi kata faham. Nak faham Quran tanya siapa? Sakit mata jumpa siapa? Bukan doktor. Doktor pakar mata. Betulkah? Takkan sakit mata pergi klinik biasa? Sakit jantung pergi klinik biasa? Tak ada kan? So, nak faham Quran tanya siapa? Tadi kata tahu. Nak faham Quran tanya mufassirun. Mufassir, orang pakar dalam tafsir Quran. Nak faham hadis tanya muhadisin. Nak faham fiqh tanya ahli fiqh. Nak faham usul fiqh dan maqasid syariah tanya mujtahid, tanya mufti. Artinya tanya yang pakar. Ask the expert. Bukan tanya satu pakar. Tanya banyak pakar dalam satu bidang untuk memastikan apa yang kita belajar itu betul dan tepat. Selama ini kita belajar Islam, tanya yang pakar ke tanya yang biasa? Bagus ya, banyak tanya biasa, akhirnya jadi pakar. Ini dipanggil sintam. Tahu sintam tu apa? Sindir sambil hantam. Nak belajar Islam kena belajar dengan pakar kan? So saya belajar dengan pakar. Itu cara saya belajar. Sebab Allah juga berfirman dalam Quran kan, dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat nombor 7, fas'alu al-zikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nak tahu satu ilmu, tanya yang pakar. Allah tak suruh kita tanya orang yang ada ilmu, tapi Allah nak kita tanya dengan expert, the expert in that particular field. Masalah ni kita tak tanya pakar. So apa yang kita belajar kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak betul. Tapi kita anggap semua Sahih Bukhari. Peringkat yang ketiga, selepas saya dah kaji dengan pakar, tetap saya sentiasa terbuka. Saya terbuka untuk apa? Saya terbuka untuk kritikan, terbuka untuk diperbetulkan.
terbuka untuk pandangan lain, terbuka untuk orang hantam. Kita mempunyai sikap begitu. Orang di sini boleh tak tegur? Halo? Boleh tak? Saya pergi masjid surau, tabung masuk duit banyak. Tabung nak letak, dipanggil suggestion box tu. Kalau boleh ceritakan seolah-olah tak jumpa. Sebab di masjid surau ni orang semua ni malaikat. Mana ada salah punya, mana perlu tegur. Kalau kita tidak mempunyai sikap, orang putih kata dibenarkan undo and unlearn. Kata undo and unlearn, orang putih sikit. Undo and unlearn dia tak boleh diperbetulkan. Kita buat iblis syaitan gembira. Mereka buka disco di sebelah saja surau atau masjid ini. Dia happy man, everyday disco. Kenapa? Iblis syaitan tak heran you minum tu arak lah, you makan kerapa pendek, you perempuan, you judi, you buat semua ini, dia tak heran. Sebab kita semua tahu dia haram. Suatu hari nanti ada kemungkinan kita akan bertaubat. Yang iblis syaitan paling suka apa? Suka kita ni tak boleh ditegur. Kenapa? Sebab dia suka kita mengamalkan sesuatu yang kita ingat ini sunnah Nabi, padahal itu bukan sunnah Nabi. Maka kita akan mengamalkan sesuatu yang bercanggah, yang bukan ajaran Nabi, dan kita akan amalkan sampai kita mati. Maka kita akan sesat selama-lamanya. Itu yang dia paling suka. Orang sini boleh tegur? Saya masih ingat lagi. Sebab saya sangat suka orang tegur saya tau. Saya suka orang hantam saya. Sebab saya baru belajar. Setahun yang lalu, seorang sahabat saya, dia tegur saya. Dia kata, Brother Lim, apa yang kamu cakap tadi tu, itu bukan hadis. Terkejut beruk saya. Kenapa saya kata? Yang pertama, itu yang saya dengar cerita daripada ustaz. Ustaz yang terkemuka lagi, yang terkenal. Ustaz cakap, saya pun cakap lah, ini silap saya lah, saya tak pergi cek. Kan Allah sebut dalam Quran, dalam surah Hujurat surah ke-49 ayat nombor 6, ya ayyuhallazina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Bila seseorang fasik bawa satu berita kepada kamu, maka siasat itu berita dulu. Ini kelemahan diri saya lah. Saya tak siasat, saya terima bulat-bulat. Saya ingatkan ustaz ni semua maksud. So saya pergi cerita tu kepada orang lain. Tapi bila kawan tegur, terkejutlah. Saya balik cek, rupa-rupanya memang betul saya salah. Saya terima kasih kepada orang yang tegur saya, dan saya minta maaf kepada orang yang saya pernah cerita. Nak tahu tak cerita tu apa? Pernah dengar tak cerita ni? Orang cerita tentang Nabi Muhammad SAW selalu pergi ke pekan Madinah, suap makanan kepada seorang lelaki Yahudi yang buta. Pernah dengar tak? Ini sahih ke palsu? Ini hadis palsu. Ini bukan hadis sama sekali. Sifat Nabi itu apa? Salah satu sifat Nabi, Nabi diutuskan untuk buat apa? Mengajak manusia kepada Allah. Betul. Dan kalau kita lihat apa yang Nabi buat selepas dilantik sebagai Nabi atau Rasul, dia akan tulis surat kepada pemerintah bukan Islam, ajak mereka masuk Islam. Aslim taslam. Bila Nabi berdialog dengan perwakilan Najran daripada Najran, bishop dia berdialog, Nabi kata aslimah. Nabi akan ajak orang kepada Islam. Takkan Nabi pergi suap Yahudi itu, kasih makan, tak ajak dia kepada Islam, tak terang apa itu Islam, tauhid kepada dia. No way. Itu bercanggah dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Itu bukan hadis. Dan bila saya cek, memang bukan hadis. Tapi itu cerita popular tak? Popular. Dalam khutbah Jumaat kat Selangor cakap juga. Terkejut beruk saya. Itu satu. 2 bulan lepas, satu lagi. La ilaha illallah. Lim ni banyak kelemahan. Saya telah mengamalkan satu kefahaman saya yang dah amalkan 20 tahun. Yang salah. Anak murid tegur, Lim, tadi tu tak tepat. Tak tepat. Okay, apa yang tepat? Dia terangkan. Okay, saya balik cek dulu. Apa yang dia cerita, saya akan dengar. Saya balik cek dulu. Mesti ada kitab, tak ada kitab, mau cek apa? So balik, saya buka kitab Fathul Bari, saya cek. Memang betul. Sesuatu yang saya faham 20 tahun yang salah.
Saya cerita kepada orang yang salah sebab saya tak check. Ini kelemahan saya. Ini kelemahan saya. Dan bila saya check, saya banyak terima kasih kepada anak murid itu. Oh, so thank you so much. You have saved me. Lepas tu cakap dengan dia, saya minta maaf lah kepada orang yang saya cerita. Nak tahu cerita tu apa? Tapi dengan satu syarat, you kena jawab kuat-kuat. Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Islam punya ke Melayu punya? Okey. Isteri Nabi Muhammad SAW, kebanyakannya, majoriti isteri Nabi muda ke tua? Kuat-kuat? Itulah yang saya faham 20 tahun. So, you rasa betul ke salah sekarang? Majoriti isteri Nabi muda. Yang tua, satu je. You faham majoriti tua, satu dua muda. Betulkah? Kenapa? Sebab you kena tipu satu perkataan. Janda. Janda di dunia ni semua 50 tahun ke atas. Tak ada janda muda punya. Jangan percaya saya cakap. Balik cek kitab. Sekarang ada smartphone kan. Sekarang tekan you terus dapat jawapan. Tengok saya betul ke salah. Saya dah salah 20 tahun. Ada tak orang pecah rekod saya? Alhamdulillah. Saya bukan yang paling yang pegang rekod lah kot. Nampak tak? Kalau kita belajar Islam, kita tidak siasat, tidak cek, kita buat iblis syaitan gembira. Kita akan amalkan sesuatu yang salah sampai kita mati. Jangan percaya saya cakap. Saya mungkin salah, dirakamkan. Jangan risau. Balik cek. Siapa dapat jumpa sumber yang kalau buktikan saya salah, telefon saya. Boleh? Kalau you tak telefon, maksudnya you salah lah. Betul tak? Terima kasih. So dengan cara macam ni, peringkat yang ketiga ni, peringkat yang keempat, last kali saya akan buat kajian 4 peringkat dia. Selepas saya dah buat kajian semua, saya terbuka untuk pandangan, kritikan dan sebagainya. Peringkat yang keempat, saya sebelum daftar masuk Islam, saya cakap dengan diri saya hanya akan masuk Islam. Bila saya dah masuk Islam kan, saya akan masuk Islam, akan amalkan Islam berdasarkan kajian, berdasarkan ilmu. Saya tak akan amalkan Islam berdasarkan amalan orang lain. Saya akan berdasarkan ilmu. Tapi ilmu tu tak semestinya mesti 100% betul kan. Tapi berdasarkan kajian lah, berdasarkan ilmu, knowledge. Tidak akan amalkan Islam ikut-ikutan. Dan akan amalkan Islam bersungguh-sungguh. Apa yang faham, buat. Bukan apa yang faham, tak buat. Last kali, sentiasa memperbaiki diri saya, memperbaiki sikap saya. So dengan cara macam ni lah saya masuk Islam. 4 peringkat. 1, 2, 3, 4. Cara macam ni masuk Islam betul ke salah? Halo? Betul kah? Kalau saya punya cara masuk Islam betul, you punya masuk Islam pun sama kah? 1, 2, 3, 4. You masuk Islam sama ke? 1, 2, 3, 4. Kalau ini cara memeluk Islam, cara kita apa? Kita memeluk ke mewarisi? Islam boleh diwarisi ke? Bapa Nabi, bapa Rasul, anak tidak garanti Islam. Nabi Nur alaihissalam anak Islam tak? Tak. So, anak ni pun kena masuk. You semua, you punya anak semua tak payah masuk kan? Automatic kan? Islam automatic punya ke? No way man. You have to embrace the religion. Do not inherit the religion. You have to embrace the religion with knowledge, based on the research. Kalau tidak, nama Islam aja. Hello. Itu pengalaman saya. Saya cakap you kan. So, ni sedikitlah macam mana saya masuk Islam, perjalanan saya kepada Islam. So, saya bukalah untuk sesi soal jawab. Siapa nak tanya soalan, silakan. Yep. Agama Kristian dia ada hari kiamat. Okey, agama Kristian ada tak hari kiamat ataupun dipanggil year after ke hari kiamat? Hari kiamat lain, year after apa nama, life after that lain. So hari kiamat ada sebut dalam Bible, in the book of Gospel of Matthew chapter number 7 verse 21, 22 and 23. Disebut dalam Bible tentang hari kiamat. Sebelum hari kiamat ini, Nabi Isa alaihissalam akan kembali. Tapi dia akan kembali dengan macam bila dia datang tu, dengan malaikat yang akan blow trumpet,
So Nabi Isa AS akan turun dengan malaikat dengan awan. Dia tak akan turun sampai bumi lah. Dia akan floating kan. So Kristian percaya bila dia turun saja, maka bagi peluang kepada orang Kristian semua akan diangkat. Automatically dia akan float ya. Tapi lain tu, kalau mereka dah nampak Jesus Christ dia dah ubah, dia juga akan naik. Yang selain yang tak percaya itulah yang akan masuk neraka lah, akan kemudian akan. So mereka percaya ada life after that. Artinya mereka percaya kalau hidup di muka bumi ini dan kamu terima Jesus Christ as a personal savior, dia penyelamat kamu, maka kamu akan masuk syurga. Mati terus syurga tau. Dia tak macam kita ni, kita tak terus syurga kan. Kita ada stesen menunggu. Ada LRT station kan. So dia ni terus syurga atau terus neraka. So itu kepercayaan Kristian. Boleh Ustaz? Ada lagi soalan? Saya sebutkan tadi tentang Kristian, dia kata banyak cerita yang mengatakan. Tapi saya rasa Islam lah. Kalau saya satu dua ayat konsep Kristian tadi. Saya ambil satu hadis, yasiru wala ta'siru, basyiru wala tunafiru. Yasiru, permudahkan, jangan susah. Gembirakan, jangan takutkan. Jadi saya rasa konsep itu memang yang Kristian bawa tadi. Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, jilid nombor 1, bab nombor 11, hadis 69. Permudahkan, jangan susah-susahkan. Beri berita baik dan jangan menakut-nakutkan. Apa yang kita amalkan terbalik dengan di Malaysia. Nampak? Kristian kadang-kadang mereka lebih Islamik daripada banyak perkara. Walaupun mereka tak pernah baca hadis, tapi amalan mereka banyak Islamik. So saya rasa masalah ilmu is all knowledge. Kalau tak ada ilmu, itulah kita buat perkara yang kita tak tahu keutamaan. Apa yang penting perlu buat dulu, apa yang tak penting kemudian dulu. Betul? Kita lebih penting kepada ikut sunnah Nabi. Sunnah apa jenis? Pakai serban, pakai jubah. Yang paling penting tu apa? Dakwah. Sunnah Nabi yang paling utama tu, Nabi diutuskan untuk menyampaikan. Yang paling penting lah kita tak payah buat. Yang tak penting buat cukup-cukup. Kita buat dakwah tak buat dakwah, bagi saya senang aja. Tanya iman. Asyik iman. Why kenapa tak turun padang? Contoh kalau Nabi Muhammad SAW wujud sekarang, kalau dia wujud dengan kita lah, rasa-rasa apa yang dia akan buat dulu? Dia akan buat tak kerja seperti yang kita tahu? Dia akan berdakwah, dia akan islah dan sebagainya. Betul? Kalau Nabi wujud dengan kita nak ikut Nabi tak? Atau nak kita buat perkara seperti biasa? Pergi kerja, balik rumah, baca surah khabar, tengok TV, solat, balik macam tu. Kita akan ikut kan? Tapi Nabi sudah wafat, tak payah ikut lagi kot. Hello? Nabi sudah wafat, kita tak nak ikut lagi. What's wrong with us is iman. Iman kita. Soalan lain? Saya rasa konsep dakwah mungkin Islam kita ada masalah dari segi konsep dakwah lah. Kan dia ayat yang kata ulun belasan dari kan. Jadi saya nampak di situ hari ini dalam dakwah kita ni macam cerita takdiran dan cerita sejarah perkembangan macam mana jadi orang Islam. Tapi dalam dakwah saya nampak banyak sangat perkataan aku, saya nampaklah bukan kajian dalam tidak. Saya kita tak ambil sirah sebagai rujukan. Saya rasa sirah tu contoh mudah. Saya pergi satu masjid, saya tengok ini contohlah. Saya dan saya. Dia tak ambil sirah cerita kan. Cerita apa yang sahabat lihat, tengok dan bina. Kata Nabi lakukan. Saya nampak dari sudut dakwah lah. Jadi mungkin benda-benda ini yang kita bincangkan dalam dakwah Islam. Setuju. Sebenarnya sirah ni satu pendekatan yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita nak ajak orang kepada dakwah, kita cakap dakwah, bagi hujah dalil Quran hadis, mereka tak rasa. Tapi kalau kita bagi cerita, macam mana sirah, macam mana Nabi buat dakwahnya, apa cabarannya. Contohnya tentang Nabi pergi berdakwah kepada orang Taif, contohnya
Ingat lagi tak? Dia pergi jumpa ketua-ketua Taif. Apa layanan mereka? Apa yang mereka sentiasa sindir Nabi. Betul? Bila Nabi minta kebenaran cakap dengan orang-orang Taif, mereka tak benarkan. Malahan mereka panggil budak-budak ambil batu baling kat Nabi. Betul tak? Dan Nabi cedera. Tengok secara Nabi buat dakwah. Walaupun orang layan dia begitu, sindir dia. Okey? Orang cederakan dia. Tapi Nabi dendam tak? Kalau kita bagi cerita, hari ni kita orang Islam, bila orang sikit kita, apa kita buat? Bakar bendera. Betul tak? Sikap kita Nabi. Even malaikat datang pun tanya Nabi, nak tak? Nabi tak ada minta Nabi, nak ke tak nak? Dia kata balikkan gunung ni. Betul tak? Nabi kata jangan. Mungkin masa depan anak cucu-cucu mereka ada yang akan terima Islam. Nampak tak begitu hebat, begitu cantik dengan cara-cara dakwah Nabi. Tapi dakwah kita apa? So, saya setuju, sirah ni memang is an excellent tools untuk mendidik orang Islam. Memang saya sangat suka menceritakan cerita sirah sebenarnya. Tapi masa yang tidak izinkan. Kalau tidak, saya sangat suka tentang pendekatan sirah tu yang digunakan. Satu soalan saya nak tanya. Ya. Ini apa yang saya belajar masa dekat awal dulu. Nah, Orang Islam ni kita Islam dah buat isi lah. Tapi saya nampak pendidikan yang saya terima daripada awal, kepahaman yang pokok akidah, tauhid, sifat 20 yang diberi daripada awal, peringkat yang saya tak kenal benda lain, itu yang paling berkesan, yang membawa saya memahami keseluruhan. Tadi saya terkejut. Saya contoh, saya minta maaf penghuni masjid kan. Macam minggu lepas saya dengar cerita tentang belajar apa sifat 20 lah, saya dah jauh enggak lah. Saya tak nampak lah konsep-konsep yang kita belajar benda tu secara overall, sekaligus kita round lah. Sebab saya pernah beritahu kawan saya Kelantan ni, sifat 20 dulu tu ajar, saya tak belajar dengan dia lah, saya sekadar 5 tahun dia mengajar sifat 20 pada anak buah dia, 5 tahun tak dia. Jadi saya nampak itu realiti memahami agama yang kita akan bawa lah. Soal kau tak nak kata kita riuh rendah cakap tentang tayar lori jatuh atas kereta sembarang daun meninggal, riuh satu viral, ada benda itu nanti kalau dah sikit kita betul. Maksudnya kematian yang ditentukan jenis, bila, di mana. Kalau seluruh dunia pun cuba elak takkan jadi kenapa kita harus pecah kepala fikir. Jadi kita simple saya rasa memahami agama. Wabil qada' iradi na'amat syakirin balaya sabri. Qada' reda ni'mat syukur bala sabah appreciate. Apa berlaku pun, mati ke hidup, saya rasa lah kepahaman orang Islam gagal dari peringkat mereka dibesarkan untuk memahami agama. Alhamdulillah, ni satu pandangannya, satu sharing. So very good. Ada lagi tak soalan lain? Yes. Ini pasal Muslim. Kalau biasa kalau kita cakap dengan non-Muslim, dia akan compare, dia kata dia kena Islam dengan orang Islam. Berapa kali lah saya cakap dengan saudara baru kepada kawan-kawan Muslim, dia kata sama sajalah. Islam pun dia bukan tengok pada agama, dia tengok pada orang. So kita jadi macam dia cerita tu macam ada gap sikit lah. Tak cerita ada gap sikit lah. Dia dah start dengan view dia macam tu. Masalah tu kita tak start dulu, kita start lambat. Ya. Yeah. Boleh tak mulai hari ini, you keluar aja jumpa kawan bukan Islam cakap ini. Siapa-siapa kawan you pun, my friend, you know not, in Islam we have 2 type of Muslim. Cakap dan mula dengan ini. Kita ada 2 jenis orang Islam. Satu, Islam keturunan. Satu lagi, orang Islam yang ikut mengamalkan Islam berdasarkan kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap ini dulu. Nampak aja cakap. Tahu kenapa? Tiba-tiba dia cakap dengan you cakap Islam baik, tengok orang Islam. Bila dia cakap macam ni, haha, brother, you are right. You betul. Ingat lagi tak? Hari tu I cakap dengan you ada 2 jenis orang Islam. You cakap tu betul lah. Yang pertama tu, Islam keturunan tu. You are right. Tapi kalau you mau faham Islam yang sebenar,
Kita lihat orang Islam yang ikut mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang contoh yang paling baik kalau kamu nak tahu, baca sirah Nabi Muhammad SAW. So kita nampak tak, kita bagi tahu, nak faham satu agama bukan lihat pengikut tapi lihat sumber. Semua agama, kalau dia kurang asam, tanya dia, you agama apa? Buddha kah? Semua orang Buddha baik, tak ada satu pun jahat kah? Saya jadilah, tak ada jahat. Oh, artinya ada orang yang ikut agama lah, ada yang tak ada ikut lah. Oh, kalau nak tahu agama Buddha, tengok apa? Tengok orang yang jahat ke tengok orang Buddha yang baik? Tanya dia. Tak perlu lihat Kristian ke Hindu ke, gunakan contoh yang sama. So nak faham apa-apa agama, tengok sumber bukan tengok pengikut. Kalau tak faham, bagi dia contoh. Saya bagi satu Mercedes Benz, Mercedes 320S series. Cakap je adalah, tahulah kan. 320S series duk Mercedes tu. Dan kamu bagi seorang pemandu tu yang baru dapat L, dia bawa Mercedes 320, dia bawa laju, langgar pokok tumbang, Mercedes pun hancur. Salahkan kereta tu tak baik ke salahkan pemandu? Dan driver. Betul ke? Sekarang ni kalau orang Islam tu buat jahat, salahkan orang Islam ke salahkan kitab yang mengajar dia? Salahkan kitab ke salahkan agama ke salahkan dia? Dia tak ikut ajaran agama, so salahkan dia, jangan salahkan agama. Sama juga, semua bagi saya adil untuk semua. Nak faham apa-apa agama, lihat sumber, jangan lihat pengikutnya. That's how you have to. Kita kena sentiasa cakap ini awal-awal. So jangan bila dia sudah attack baru nak cakap, itu sudah lambat kadang-kadang. Banyak sahabat katalah, saya cuma nak terangkan bagi tak nak dengar lagi. Memanglah begitu, sebab kita tak cakap dulu. Macam orang belum kena, how to say that, kalau mereka belum termakan hujah Kristian, contohnya lah, belum termakan lagi, you cakap dengan dia senang. Tapi bila dia sudah percaya dan termakan hujahnya, you cakap apa pun dia tak ada dengar lagi. Macam itulah. So kalau nak berdakwah, kita kena buat kerja dulu, cerita dulu. Ada dua jenis orang Islam dulu. This is called safeguard. Boleh? Okey. Ada lagi tak? 5 4 3 2 1. Alhamdulillah, selesai kerja saya. Dan sebelum saya berhenti, nak ucapkan ribuan terima kasihlah atas jemputan ini, sedikit perkongsian. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, insya-Allah bulan Februari 19 dan 20 hari bulan, saya dan rakan tim saya ni akan datang ke Kuantan, akan bagi khusus dakwah. Saya tak tahu orang di sini minat ke tak minat lah, tapi yang penting we offer you first. Akhirat nanti ini sudah ditulis. Jangan cakap saya tak ada ilmu, saya tak tahu. Betul tak? Tapi saya minat tak datang khusus tu? Minat juga. Okey. Siapa-siapa yang minat nanti di luar, bagi nama, bagi contact number, email dan sebagainya. So kami akan beritahu di mana tempatnya, masanya 8.30, 5.30, 2 hari, Sabtu dan Ahad. Okey. Satu lagi, yang seterusnya ada beberapa brosur di sini. Satunya brosur ni tentang, ini dipanggil BCP, Be Compassionate Project. Di Kuala Lumpur, kami selalunya akan bagi bantuan kepada keluarga yang susah. Makanan 200-300 ringgit, makanan yang asas yang mereka perlukan setiap 3 bulan, bukan bulan puasa saja. Kita berterusan setiap 3 bulan. Kalau ada dana lebih, kita akan bagi setiap 2 bulan atau setiap 1 bulan. Orang di Kuala Lumpur ni gaji 1,000 lebih, 2,000 lebih. Kalau 2-3 orang anak, sewa rumah, memang mereka hidup dalam keadaan yang agak susah. Dan disebabkan itu, mereka ni terpaksa buat part time, tak ada masa untuk agama. So kita nak bagi bantuan makanan asas, satu. Kedua, kita akan bagi dia kelas kepada anak-anak dia agama, dan kelas kepada mak bapak dia agama. Kelas agama. Dan kalau mereka datang kelas, kami bukan saja bagi makanan free, kita juga akan bagi allowance kepada mereka. Sebab dalam IDT, Interactive Dakwah Training, kami ni feed the body, feed the soul. Jangan kasih makanan sahaja, tapi juga kena ajar mereka agama. Tak bererti kalau kita sekadar bagi makan minum. Betul ke? So kami ada projek macam ni. Kalau sesiapa yang nak sokong projek ini, RM200 setiap 3 bulan. Kita akan bagi, siapa-siapa yang nak terlibat, silakan. Dan satu lagi, kami satu projek dipanggil Careline.
Careline ni sebab ini taman kan, saya tak letaklah, tak minta, tak perlu letak signboard, tapi kita akan letak signboard di Kuala Lumpur, Klang Valley. Signboard ni rupa dia macam ni. Dia besar. Get to know Islam. Toll free. Orang bukan Islam, orang Islam semua boleh call untuk dapatkan jawapan. Apa persoalan yang kamu ada, boleh call, boleh tanya. Sebab ramai orang minat Islam, tapi tak tahu mana mau tanya. Tanya orang Islam biasa, kena marah. Tapi Alhamdulillah, beberapa bulan yang lalu, orang telefon, sekarang telefon dengar ceramah saya di radio, ada yang dengar daripada TV dan sebagainya. Dia telefon nak tanya Islam, minat. Sebab dia dengar daripada radio, dia minat nak tahu. Saya pergi terangkan kepada dia. Itu perempuan kat sekolah dia. Dan bila saya terangkan dia, kawan-kawan dia pun semua datang dengar. Akhirnya apa? Bukan saja dia masuk Islam, kawan-kawan datang pun masuk Islam. Lepas tu mempengaruhi kawan-kawan lain, 5 orang masuk Islam. It just caught. So siapa-siapa yang minat boleh belikan stiker letak kat kereta, supaya kawan-kawan Islam bukan Islam boleh call untuk tanya soalan. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, buku-buku yang kebanyakan ini ditulis oleh saya dengan Ustaz Muhammad Amin, dan buku-buku yang saya rasa sangat penting mengenali agama Kristian. Buku ni you boleh faham A sampai Z, dan buku ni sangat mudah untuk gunakan dakwah, terutamanya kalau ada kawan bukan Islam. Kristian ada kan? Kalau kawan Kristian dapatkan buku ni, minta dia, cakap dengan dia lah. Pagi tadi ada seorang budak Cina datang bagi ceramah kat surau saya. So saya tertarik nak ambil tahu tentang apa itu ajaran agama Kristian, tapi saya tak tahu sahih ke tak sahih. You boleh tolong cek tak? Cubalah buat begitu. Tak, ini dakwah paling senang punya. Biar buku cakap dengan dia kan. Dan dalam buku ni ada banyak perkara yang kita orang Islam keliru, terutamanya salah sila Nabi. Pernah tengok tak salah sila Nabi? Yang ada di Malaysia kebanyakannya salah. Yang betul hanya di Masjid Negara. Yang saya betulkan, masa tu ada 25 kesalahan. Ha? Yang betulkan dulu. Okey. So ada satu, dan ada satu lagi tentang perkara yang penting, tentang kita keliru tentang isu iblis. Biasanya kefahaman kita iblis asalnya malaikat. Ramai orang keliru. Iblis bukannya malaikat. Iblis bergolongan jin, kanal minal jin. Surah Kahfi surah ke-18 ayat 50. So kita keliru. Jin cipta dengan api, malaikat cahaya. Kadang-kadang kita campur aduk. Tahu tak kenapa? Sebab yang percaya iblis serta bergolongan malaikat ini adalah agama Kristian. Itu dalam kitabnya. Kadang-kadang kita terikut-ikut. Dan ini buku tentang tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Macam mana nak terangkan? Orang na'udzubillah, orang tuduh Nabi gila seks, Nabi kahwin kanak-kanak, Nabi menipu, Nabi, semua tuduhan dijawab di sini. Keaslian Quran, macam mana nak buktikan Quran kalam Allah, hadisnya semuanya hadis mutawatir. Last sekali, buku yang terbaru sekali adalah mengulas tentang kitab orang Kristian. Yang ini ini mengulas risalah missionary, tulisan daripada ulama-ulama Kristian kemuka di dunia. So tentang kitabnya, dan kita tahu kebatilannya semua dalam tulisan dalam sini, insya-Allah. So siapa-siapa nak tengok boleh tengok di situ. So saya rasa setakat ini perkongsian pagi ini, insya-Allah ada rezeki kita jumpa bulan 2, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.